Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan kongsikan dengan awak beberapa maklumat ataupun informasi sebelum awak memilih track. Okay. Okay, Politeknik Malaysia telah menawarkan 4 track, iaitu track Networking System, track Information Security, track Software Application Development dan track Games Technology. Okay. Di Politeknik Mersing, kita hanya menawarkan 2 track utama, iaitu Networking System dan Information Security. Okay, sebelum itu, kita lihat dulu program AIM bagi program DDT. Okay, program ini percaya bahawa setiap individu mempunyai potensi untuk dipupuk sebagai pembantu teknologi maklumat dan komunikasi yang dapat menyesuaikan dan bertanggungjawab dengan kemajuan teknologi baru dalam menyokong agenda transformasi inisiatif digital kerajaan. Okay. Ini adalah prospek kerjaya setelah awak semua tamat belajar dan mempunyai diploma dalam teknologi maklumat, teknologi digital. Okay. Untuk lebih spesifik, saya kongsikan kerjaya yang boleh diceburi bagi graduan track networking system. Okay, sebenarnya ada banyak lagi nama-nama pekerjaan, yang ini adalah sekadar contoh untuk awak. Okay, ini pula adalah kerjaya bagi pelajar ataupun graduan track information security. Okay. Saya kongsikan 9 pekerjaan bidang IT yang paling dikehendaki. Okay, jika awak tengok dekat sini, okay, yang pertama adalah software developer, database administrator, hardware engineer, system analyst, network architecture, web developer, information security analyst, IT support dan system manager. Okay. Berdasarkan laman web After School, okay, dia telah menyenaraikan 30 pekerjaan yang mendapat permintaan tinggi. Okay. Antaranya, jika awak boleh tengok dekat sini, ada data scientist. Kalau awak tengok dekat job pertama dengan job ketiga ni, course to take, okay, dia lebih kepada bidang yang kita sedang ceburi sekarang. Okey. Ini maklumat ini saya dapat daripada laman web eduspiral.com. Okey, dalam 30 pekerjaan tertinggi di Malaysia yang mempunyai permintaan tinggi dan gaji yang tinggi, okey, antaranya adalah programmer, IT specialist, data scientist, financial technology specialist, IoT, cyber security, AI, cloud computing, mobile apps developer, database admin, network admin dan animation and multimedia designers. Okay. Jadi awak tak perlu risau, insya-Allah dalam bidang teknologi digital awak akan ada pekerjaan. Okey, ini pula adalah anggaran gaji bidang pengkomputeran. Jika awak tengok di sini, entry level bagi bidang awak ni adalah lebih kurang 2,648 dan sehingga 12,000 apabila awak mencapai tahap senior manager. Okey. Setelah awak tahu tentang betapa luasnya peluang pekerjaan bidang teknologi digital dengan kadar gaji yang lumayan, pastinya awak gembira dan tak sabar untuk bekerja dan berjaya dalam pekerjaan. Untuk itu, awak kena pastikan yang awak perlu belajar betul-betul sepanjang berada di politeknik untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, sebelum itu, okay, selama 3 semester lagi awak berada di politeknik, awak perlu melengkapkan kursus-kursus yang saya senaraikan di sini. Okey, di belah kiri ini adalah specialization course yang awak wajib ataupun yang awak perlu ambil. Okey. Dia track networking system dia akan cover berkenaan dengan switching dan routing,
network security, open source operating system dan juga berkenaan dengan server administration. Dan di bahagian elektif, awak perlu memilih 3 kursus sahaja. Okay. Sama ada fiber optik, Internet of Things, cloud computing ataupun yang lain-lain ini. Okay. Bagi pelajar track information security, okay, di sini, di bahagian kiri saya senaraikan specialization course yang perlu awak ambil, okay, iaitu Information Security, Object Oriented Programming, Cyber Law, Ethical Hacking, Information Security Management, Computer Network Security dan juga Security Audit. Dan di sebelah kanan adalah senarai elective course yang perlu awak ambil untuk semester 4 dan semester 5. Okey, selain daripada itu, kita juga ada persijilan profesional yang membolehkan awak ini laku di pasaran. Okey, di hadapan ini adalah beberapa contoh persijilan profesional dalam bidang teknologi maklumat. Okey. Peluang untuk pelajar menduduki persijilan profesional biasanya akan ada pada semester akhir. Walau bagaimanapun, ianya bergantung kepada peruntukan dari JPPKK memandangkan kos untuk persijilan profesional ini adalah tinggi. Okey, sebelum ini kita pernah menghantar pelajar kita untuk menduduki persijilan profesional CCNA secara percuma, dan 2 daripada 4 pelajar kita telah berjaya mendapat persijilan profesional. Okey, perjalanan program teknologi maklumat di JTMK PMJ turut disokong oleh rakan kolaborasi kita. Okey, kami para pensyarah di JTMK giat untuk menjalankan kerjasama yang baik bersama pihak industri di luar sana bagi membincangkan mengenai kandungan silibus, program pelajar, hala tuju pelajar. Dan buat masa ini, JTMK mempunyai 9 rakan kolaborasi aktif dan kita akan sentiasa menambah industri yang semestinya akan memberi manfaat kepada pelajar. Okey. Kebanyakan daripada senior awak telah pun menjalani latihan industri dan diserap bekerja. Okay, antara syarikat yang menyerap pekerja adalah Teralogic Solution, OfficeGate, Cyber Security Malaysia, Army dan lain-lain lagi. Okey, selain daripada itu, kita juga telah menghantar 14 pelajar bidang rangkaian dan keselamatan maklumat untuk menjalani latihan industri di CIMB. Dan seramai 6 orang telah diserapkan atau ditawarkan untuk sebagai pekerja di CIMB dengan gaji yang lumayan walaupun mereka belum berkonvo. Selain itu, kita juga ada menjalinkan hubungan dengan AirAsia dan terdapat senior awak yang berlatihan industri di AirAsia. Okay. Jadi, untuk itu, awak perlu belajar bersungguh-sungguh supaya awak boleh menempatkan diri untuk menjalani latihan industri di company yang besar. Okay. Supaya awak boleh diserap kerja di company yang besar. Okey, jika awak tidak bercadang untuk terus bekerja, awak juga boleh berpeluang untuk menyambung pengajian dalam bidang IT. Okey, awak boleh ada computer network, computer security, software development, database management, interactive media, artificial intelligence dan juga games teknologi. Okey, antara IPTA dan IPTS yang menyediakan peluang melanjutkan pengajian di peringkat ijazah, adalah UTM, antaranya UTM,
Universiti Malaysia Pahang, UTHM, Unimap, Unimas, UniKL, UKM, UTM, UPM, UUM dan lain-lain lagi. Okey. Ini adalah senarai aktiviti ataupun pertandingan yang pernah dilaksanakan oleh JTMK. Okay, bagi track rangkaian kita pernah buat Advanced Routing Challenge, Cisco Academic IoT Fundamental Connecting Team Workshop and satu talk lah, Technology These Days. Bagi track keselamatan maklumat, kita pernah melaksanakan kursus Ethical Hacking, kursus Red Team, Blue Team dan Talk Cyber Hygiene. Semua kursus ni ataupun aktiviti ni adalah untuk pelajar. Selain daripada itu, kita juga giat menghantar pelajar kita ke pertandingan luar. Okay. Antaranya adalah Polyskill, WorldSkill, Cisco Based Competition, Cyber Heroes Competition, Capture the Flag Competition dan Cyber Combat Competition. Jadi saya sangat berharap bila awak telah berada di dalam track yang awak pilih, awak aktif untuk menawarkan diri menjadi wakil dalam mana-mana pertandingan ataupun awak menawarkan diri untuk melaksanakan aktiviti. Okey. Kriteria pemilihan. Okey. Saya faham mungkin daripada semester 1 ataupun daripada semester 2 awak telah pun mempunyai track yang awak minat. Okay? Tapi saya suka nak maklumkan kepada awak, bilangan kelas yang dibuka adalah berdasarkan kekuatan pensyarah dan juga makmal. Selain daripada itu, kriteria pemilihan adalah berdasarkan daripada cadangan penasihat akademik. Kerana penasihat akademik lebih memahami dan mengetahui kekuatan awak. Pemilihan pelajar adalah dari segi keputusan peperiksaan, terutama bagi kursus Introduction to Network dan Security Basic and IT Professional. Dan kursus-kursus lain juga kita akan tengok. Selain daripada itu, ianya akan berdasarkan siapa cepat yang memilih di dalam pautan pemilihan yang akan dibuka nanti. Okey, jadi apa yang perlu awak buat sekarang setelah awak melihat video ini adalah awak perlu berbincang dengan penasihat akademik. Okey, awak berbincang dengan penasihat akademik dan awak mungkin boleh bertanya dengan senior ataupun ahli keluarga yang telah berpengalaman ataupun awak boleh Google. Okey. Apakah beza dua-dua track tersebut? Okey. Kemudian, pautan mengenai pemilihan track akan diedarkan melalui WhatsApp group oleh penasihat akademik. Awak perlu memilih satu track pilihan utama dan satu track pilihan kedua. Okey. Pelajar yang pilih track yang sama untuk pilihan pertama dan pilihan kedua akan hilang keutamaan untuk mendapat pilihan pertama. Dan suka saya ingatkan, awak perlu mengisi dan menghantar sekali sahaja. Okay. Jangan hantar 2 kali. Siapa yang hantar 2 kali, dia akan hilang keutamaan untuk mendapat pilihan pertama. Pelajar yang tidak membuat pilihan akan diagihkan mengikut kekosongan. Okay. Dan keputusan akan dimaklumkan di antara 26 hingga 30 Julai. Okay. Jadi apa yang perlu awak buat adalah kaji mengenai track yang ditawarkan. Pilih track mengikut minat dan kemampuan awak. Jangan ikut rakan-rakan dalam memilih track. Jangan pilih track disebabkan oleh pensyarah. Okay. Jadi macam mana kalau awak tak minat track rangkaian dan track keselamatan maklumat? Macam mana kalau awak tak minat bidang IT? Okay, yang ini saya cadangkan untuk awak berbincang balik dengan penasihat akademik ataupun berbincang balik dengan ibu ayah awak sama ada awak perlu teruskan dalam bidang teknologi maklumat ataupun awak perlu menukar bidang. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Jika ada sebarang pertanyaan, awak boleh
tanya kepada penasihat akademik awak ataupun awak boleh kontak saya dan dapatkan nombor telefon daripada PA awak. Okey, terima kasih.